Hey. Assalamualaikum, hi guys. So macam biasa video aku akan still reveal karakter. Tapi aku nak reveal karakter siapa Sanji okey tak Sanji? Vince Smoke Sanji. Macam boleh? Jom. Kejap. Sebelum korang start video, apa kata kalau aku minta tolong korang untuk subscribe channel aku, supaya channel aku ni membangun dengan baiknya. Tak lupa tekan button like, share dekat media sosial korang, komen bagi aku pendapat, pandangan tentang video-video aku, and maybe kritikan. Tak lupa tekan button notification supaya korang tak terlepas dengan video-video aku selepas ni. Okay, jom kita layan video. Kita layan intro baru dulu. Wadah. Sanji ataupun Vince Smoke Sanji, atau lebih dikenali sebagai Kurohashi no Sanji. Sanji melakukan debut pertamanya pada manga chapter 43, kalau anime pula pada episod 20. Sanji lahir pada 2 Mac dan Sanji mempunyai ketinggian setinggi 180 cm. S dalam kurungan RH negatif adalah golongan darah bagi Sanji. Bounty terkini Sanji bernilai 330 juta berry dan Sanji merupakan tukang kapal dalam kru Mugiwara Pirates. So, itu sajalah biodata tentang Sanji yang boleh aku reveal dekat korang semua. Dan sekarang aku nak cerita serba sedikit tentang siapa Sanji yang sebenarnya. Okay guys, sebelum korang sambung tengok video tentang Sanji, aku sekarang nak inform yang aku akan buka satu segmen yang diberi nama Malam Jumaat, which is cerita-cerita seram. Macam mana? Macam gini. Dia pun kesut ke kanan sambil berkata, nak tumpang ke nak tanya nombor. Lepas dia cakap tu, dia terus dongak. Macam kan, itu baru sikit teaser yang aku boleh bagi dekat korang. So kalau korang nak lebih banyak, lebih panjang, korang stay tune setiap hari Khamis malam Jumaat pukul 10.45 malam. Jom kita sambung tengok video pasal Sanji. Sanji merupakan seorang lelaki yang gilakan perempuan, hidung belang, gatal nak mampus. Di samping itu, Sanji sangat menghormati wanita dan dia memegang satu prinsip: dia tidak akan memukul wanita walaupun terpaksa mati. Kalau penampilan Sanji ni, aku boleh labelkan yang Sanji macam budak hipster lah, sebab dia sangat-sangat menjaga keterampilan dia. Dan Sanji ni mempunyai satu impian yang agak mengarut lah, sebab dia nak dapatkan buah setan Suke-Suke no Mi. Yalah, Suke-Suke no Mi ni kan dia punya kebolehan boleh hilang, jadikan kita ni Lucina. Dan kalau dia dapat, lepas tu dia nak pergi dekat bilik air wanita untuk mengendap perempuan mandi. Bukan main puaka lagi perangai. Gaya pertarungan Sanji yes, kita semua tahu yang Sanji fight hanya gunakan kaki semata-mata. Dan biasanya tangan dia akan selalu berada di dalam kocik time fight. Fight. And certain time Sanji akan menggunakan tangan dia time fight apabila diperlukan. Sebagai contoh macam tengah buat handstand, tangan kat bawah, kaki pun naik atas, berdebam. And Sanji fight pakai kaki bersebab. Sebabnya, padanya tangan seorang tukang masak begitu berharga. And untuk pengetahuan korang, Sanji menggunakan nama-nama yang unik bagi setiap teknik tendangan dia. Aku rasa nama dalam bahasa Perancis macam itulah. Sebagai contoh, Mountain Shoot. Apa lagi? Diable Jamble, Flame Burst, Conquest. Asal aku sebut macam bunyi Jawa. Sanji merupakan anggota kelima bagi kru Mugiwara Pirates. And pada asalnya Sanji menolak untuk menyertai kru Mugiwara sebab dia rasa terhutang budi dengan Zeff. Akan tetapi akhirnya Sanji bergabung dengan Luffy. Itu pun selepas dihalau. Sanji ni dihalau oleh tukang masak dekat restoran Barati, dekat tempat Sanji menetap selama ni. So Sanji pun join lah Luffy.
Nak join Luffy mesti ada impian. Impian Sanji adalah untuk menemui All Blue. Kerana All Blue adalah syurga bagi semua tukang masak. Sebelum time skip, lebih tepat masa dekat Pulau Sabaudi Island, saat kru Mugiwara dihancurkan oleh Kuma, Sanji telah pun dihantar oleh Kuma ke kerajaan Kamabaka. Kerajaan yang penuh dengan golongan-golongan Abang Jad. And sepanjang 2 tahun jugalah Sanji telah pun berlari-lari mengelilingi pantai sambil dikejar golongan-golongan Abang Jad. And dalam 2 tahun juga Sanji melatih teknik memasaknya. Aku ulang sekali lagi, teknik memasaknya, bukan teknik pertarungannya. So kalau boleh berhentilah comparekan antara Sanji dengan Zoro. Zoro kita tahu 2 tahun tu dia berlatih menjadi swordman. Sanji berlatih menjadi tukang masak. Nak jadi chef kan? Masak lah kau. Semasa di kerajaan Kamabaka, Sanji telah pun memperolehi resepi rahsia milik kerajaan Kamabaka. Resepi turun-temurun. After time skip, apa yang berubah dekat Sanji? Sanji banyak berubah. Lepas time skip, Sanji jadi sangat-sangat lemah. Lemah bila tengok wanita asli. Mana taknya 2 tahun duduk dekat pulau yang penuh dengan Jet the Gang. So bila nampak je perempuan asli, dia jadi macam Tapi lepas Fisherman Island, penyakit Sanji tu, penyakit yang memang tak boleh tengok perempuan tu, berjaya disembuhkan oleh Chopper. After time skip, Sanji memperolehi 2 jenis haki, which is Kenbun Shohaki dengan Buso Shohaki. By the way, selepas time skip, Sanji dah mampu berjalan di udara. Mana taknya 2 tahun kena kejar dengan pondan, jadi macam daripada berlari tu sampai dia boleh berlari di atas udara. Hebat. And pada aku, selepas time skip, Sanji masih lagi belum menunjukkan kebolehannya yang sebenar. Kita recap balik. Di Fisherman Island, Sanji menewaskan Wadatsumi, si manusia ikan yang besar tu, dengan dibantu oleh Jinbe. Kemudian di Pang Hazard, Sanji menentang Vergo sampai kepala Vergo tu termasuk dalam batu dan pertarungan tu cukup sekejap je, hanya untuk melepaskan diri je. Dan Sanji masih lagi belum menunjukkan kebolehannya yang sebenar. Di Arc Dressrosa, Sanji menyelamatkan krunya daripada Doflamingo. Yes, Sanji kalah. Tapi pada aku, itu bukanlah kekuatan sebenar Sanji selepas time skip. Sebab Sanji menentang Doflamingo tu hanya untuk menyelamatkan krunya, bukan real fight. Tapi kalau real fight pun mesti kalah juga. Di World Cake Island, Sanji sempat menyelamatkan Chiffon daripada kena rembat dengan Aven. So Sanji sempat selamatkan Chiffon dengan terajang si Aven tu sampai terbang. Lepas tu dah hilang. Itu je ke kehebatan Sanji selepas time skip? Aku rasa tak. Akan lebih lagi. Di Wano Kuni, Sanji sempat fight dengan Tobiropo bernama Page 1. Itu pun sekejap, sangat-sangat sekejap. Kemudian dia fight pula dengan X-Drake, pun sekejap, masih lagi belum menunjukkan kekuatan yang sebenar. So penambahan kali ini aku cuma terangkan yang Sanji ni berasal daripada North Blue, juga berasal daripada keluarga Vince Smoke. And Sanji telah pun melarikan diri daripada keluarga Vince Smoke kerana sering dibuli oleh adik-beradiknya dan juga dibenci oleh ayahnya kerana ayahnya menganggap Sanji adalah satu produk yang gagal. Sanji terhutang budi dengan Zeff. Selain daripada Zeff menjaga Sanji daripada kecil, Zeff juga telah mengorbankan kakinya hanya untuk menyelamatkan Sanji. Okey, dekat sini ada sedikit perbalahan antara Anime Watcher dengan Manga Reader. Anime Watcher kata Zeff mengorbankan kakinya saat hendak menyelamatkan Sanji dengan cara melilit kakinya yang tersepit dengan menggunakan rantai sauh sehingga terputus. Manga Reader pula kata saat Zeff dan juga Sanji terdampar di satu batu yang besar di tengah lautan, Zeff telah memberi satu bungkusan kecil yang penuh dengan makanan dekat Sanji untuk Sanji meneruskan hidupnya, manakala Zeff membawa satu bungkusan yang besar tapi penuh dengan harta karun. So untuk meneruskan hidup, Zeff terpaksa memotong kakinya
untuk menjadikan santapan. So untuk anime watchers, sebelum korang berdebat pasal kaki Zeff, aku sarankan korang baca balik manga volume 7 chapter 57 muka surat 87 panel terakhir. Kat situ terbukti bahawa Zeff telah memotong kakinya sendiri menggunakan batu yang besar. So aku harap korang faham penerangan aku tentang kehilangan kaki Zeff. Bukan apa, sebab manga ni adalah original, pure dari Oda, manakala anime hanyalah adaptasi dari komik menjadi animasi. So Toei Animation telah pun menukar scene-scene yang brutal di dalam manga menjadi scene-scene yang lebih behave. Bukan apa, sebab anime ni kan tontonan kanak-kanak. Samalah macam kes dekat perang Marineford. Anime kata misai Whitebeard yang hilang selepas kena tumbuk dengan Akainu. Tapi dekat manga bukan misai yang hilang, muka muka hilang separuh lepas kena tumbuk dengan Akainu. Kalau korang tak percaya, korang boleh refer pada manga volume 59 chapter 575 muka surat 31 panel pertama. Dekat situ terbukti Akainu tumbuk muka Whitebeard, hilang separuh muka. So itu sajalah yang boleh aku terangkan supaya korang faham tentang scene-scene brutal di dalam manga yang telah pun ditukarkan di dalam anime. Okey, kita kembali semula kepada Sanji. Selepas Whole Cake Island, Sanji menerima sut germa daripada keluarganya yang diberi nama Steel Black. Mempunyai daya ketahanan yang sangat kuat dan mampu menjadikan penggunanya Lucina, macam impian Sanji. Ok guys, last aku nak share satu fakta tentang bounty Zoro dan juga bounty Sanji. Sanji pernah cakap dekat Zoro kalau dia ada bounty, dia punya bounty ni lagi tinggi daripada Zoro. Wah, dengar macam gah gila babe. Tapi bila recap balik, betul, this is fakta. Okay, Sanji dengan Zoro masing-masing dah ada 3 kali bounty. Bounty pertama Zoro bernilai 60 juta beri, Sanji 77 juta beri, lagi tinggi daripada bounty pertama Zoro. Bounty kedua Zoro bernilai 120 juta beri, bounty kedua Sanji bernilai 177 juta beri, still lagi tinggi daripada bounty kedua Zoro. Bounty ketiga Zoro bernilai 320 juta beri, bounty ketiga Sanji bernilai 330 juta beri, lagi tinggi daripada bounty ketiga Zoro. So apa yang Sanji cakap tu betul lah, dia punya bounty still akan lebih tinggi daripada Zoro. Lambat atau cepat still akan lagi tinggi. Wow. Tapi peminat-peminat Zoro, fan-fan Zoro, janganlah kecam aku. Aku cuma sampaikan fakta aja. So itu sajalah biodata dan juga perkenalan tentang Sanji. So kalau korang nak aku reveal karakter-karakter apa lepas ni, korang boleh drop komen kat bawah. Mana tahu aku boleh berkenan dengan karakter yang korang nak aku reveal. Aku akan reveal the next video. Okay, akhir kata padaku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum minna.